Fathi Aris Omar is Malaysia Kini's chief editor. As a journalist during the turbulent years of 1998 and 1999, he views reformasi on three planes: as idealism of the masses, as a political event, and as an emotional experience. Anwar's sacking and arrest, though not terribly interesting in itself for the then young journalist, underlined a bigger discourse that enveloped the nation. Questions arose as how a Prime Minister could inflict such an unbridled attack on his heir apparent, for instance. Reformasi ini bagi saya ada dua lah. Satu, idealisme reformasi, perubahan-perubahan yang kita mahu dalam proses politik di Malaysia ini, khususnya soal-soal kebebasan lah, kebebasan bersuara, kebebasan menulis, kebebasan berkarya. Tapi reformasi sebagai peristiwa politik 1998, 1999 adalah bagi saya ialah krisis politik yang berakar umbi daripada krisis pemikiran. Maksudnya ada beberapa isu yang tidak diselesaikan secara jelas oleh kita pemikir-pemikir, termasuknya aktivis secara jelas. Misalnya soal hubungan kebebasan dengan institusi-institusi negara. Kita tak boleh lupa reformasi 1998-1999 itu bagi saya bukan soal pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kabinet dan daripada UMNO. Soalnya ialah kenapa latar politik yang mengongkong masyarakat itu muncul sehingga lahirnya situasi di mana Perdana Menteri boleh melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap orang nombor dua dalam negara, orang nombor dua yang dididik, yang pada satu masa dipercayai untuk menggantikan kepimpinannya. Jadi rentetan peristiwa politik itu berlakulah insiden-insiden yang mengekang. Misalnya kebebasan akhbar di mana polisi suka hati, kebebasan berhimpun tidak ada. Ya. Tapi secara emosinya pula, tadi dari segi peristiwa itu ya, dari segi emosinya lapisan ketiga ialah pembabit saya sebagai penulis muda pada waktu itu, sebagai wartawan sambilan, ialah saya tertarik kerana pembabitan orang ramai dalam kegelisahan politik itu, khususnya orang yang turun ke jalan raya lah berdemonstrasi. Dan kerana saya jumpa ramai sekali pada tempoh itu orang yang tidak ada hubungan langsung dengan UMNO, orang yang tidak ada hubungan langsung dengan Anwar Ibrahim. Mereka ni rakyat jelata, rakyat biasa yang naif sekali politik je, tetapi menyertai protes bantahan itu atas sebab-sebab tertentu, atas sebab masing-masing. Tetapi apabila mereka dipukul polis khususnya, itu menjadikan kita lebih simpati. Jadi itu mendorong minat saya untuk mengikuti proses politik reformasi lah pada yang bermula 20 September. Sebab itulah bagi saya 2 September ni bukan titik penting pembabitan saya. Antara 2 September hingga 20 September tu saya tak ikuti dengan dekat gitu, kita jauh dengar daripada kawan-kawan. Saya tak pergi dengar ceramah Anwar Ibrahim di rumahnya di Bukit Damansara pada waktu itu ya. Tetapi apabila orang mula ramai berkumpul memprotes misalnya di Masjid Negara pada 20 September, kita ikuti. Dan selepas itu saya terus ikutilah. Kerana saya sebagai pengamat politik, sebagai wartawan sambilan, kita memerlukan bahan-bahan untuk menulis. Ya. Jadi saya dekati reformasi sebagai pengamat, sebagai penulis. Saya sendiri bukanlah peminat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak ada sentimen dengan UMNO, saya tak ada sentimen dengan ABIM misalnya. Saya sebagai, kalau dari segi aktivis mahasiswa dulu pun saya tidak berasosiasi dengan kumpulan-kumpulan ini. Tetapi kita boleh lihat bahawa Datuk Seri Anwar sendiri pun dalam tempoh 90-an cubalah memperkenalkan idea-idea yang dianggap progresif lah dalam konteks pemikiran UMNO dan kekangan politik Dr. Mahathir itu. Misalnya memperkenalkan konsep masyarakat sivil, civil society. Itu pandangan dari segi seorang pemimpin UMNO itu progresif. Dan ucapan-ucapannya yang kemudian dibukukan dalam Kebangkitan Asia secara nonsens itu sebenarnya pandangan-pandangan yang sebenarnya memberi harapan pada waktu itu dalam konteks perkembangan ekonomi 1990-an itu, memberi harapan bahawa kita ada satu wacana politik. Barangkali itu retorik, barangkali itu wayang Datuk Seri Anwar saja, tetapi sebagai pengamat
muda pada waktu itu ada seolah memberi harapan. Jadi itu satu sisi. Tetapi saya melihat tadi saya sebut bahawa kita tidak melihat reformasi ini adalah persaingan politik Datuk Seri Anwar dan Dr. Mahathir saja, Tun Dr. Mahathir, kerana sisi-sisi buruk sistem yang dikekang oleh UMNO Barisan Nasional oleh pemerintah sekarang yang masa itu dikepalai oleh Dr. Mahathir telah merembes keluar. Misalnya apabila orang tidak suka laporan yang keterlaluan terhadap Datuk Seri Anwar, orang secara automatik tanpa disuruh oleh siapa memboikot surat khabar. Dan kita tahu wartawan sendiri pun di arus perdana waktu itu, wartawan televisyen, wartawan akhbar berdepan dengan dilema ini, bahawa dia tidak boleh melaporkan satu dengan lebih jujur dan telus. Ini tidaklah berkata bahawa 98 sahaja media dikongkong. Kita tahu dan tradisi persurat khabaran di Malaysia ini tahun 80-an baik, tahun 90-an baik, media kongkong, tetapi keterlaluan itu yang sebenarnya ditolak oleh ramai pihak. Dalam konteks persurat khabaran, wartawan menolak, wartawan menghantar memorandum misalnya. Dalam konteks layanan penyokong-penyokong dalam UMNO, dalam penyokong-penyokong Anwar dalam UMNO juga dilayan serupa. Misalnya orang yang sudah dekat dengan Anwar, syarikat-syarikat mereka ataupun kontrak-kontrak diambil alih oleh orang yang dekat dengan Dr. Mahathir. Jadi division itu, pembahagian yang keterlaluan itu membangkitkan persoalan yang lebih besar dari sekadar kenapa benda ni misalnya boleh jadi. Orang tanya kenapa Dr. Mahathir boleh mengambil tindakan segitu rupa, dan kenapa tindakan segitu rupa boleh berlaku dalam konteks UMNO di luar jangka dalam skala yang saya ingat sangat besar. Jadi ini memerlukan, ini saya sebut tadi, persoalan-persoalan yang akhirnya tidak tertumpu kepada percaturan politik infighting factionalism biasa, tetapi wacana yang lebih besar, soal kebudayaan, soal kebebasan, soal hubungan antara aktivis-aktivis politik dan ruang-ruang politik dalam konteks krisis itu. But was there ever an agenda that during the turbulent years somehow managed to be formulated by the reformist, or maybe even formulated itself organically purely through the participation of tens of thousands? Saya fikir agendanya tak ada. Pada waktu krisis politik September, Oktober, bulan-bulan awal berlaku krisis itu, saya tidak fikir ada orang melihat ke depan, ada orang melihat adanya agenda besar tentang kebebasan, tentang pendemokrasian, tentang perubahan rejim. Ya, saya ingat agenda immediate pada waktu itu ialah untuk menentang Dr. Mahathir, memberi tekanan dia sewaktu Anwar tidak boleh lagi melawan dia dalam parti. Dia dipecat daripada kerajaan, dari kabinet, dia dipecat daripada UMNO. Jadi dia harus menjadi orang pembangkang, mahu tidak dipaksa oleh keadaan pada waktu itu. Dan dalam keadaan terdesak itu, saya tidak fikir adanya pihak yang cuba melihat ini secara luas pada waktu itu, ya, soal keadilan yang lebih luas apa semua. Tetapi regardless that there were no reformasi agenda other than the overthrow perhaps of Prime Minister Mahathir Mohamad, there were repercussions that are being felt even sejarah to this day. protes itu yang juga bukan saja disertai oleh kumpulan Anwar dan orang-orang yang simpati dalam Anwar dalam UMNO, tetapi juga disertai oleh pembangkang, disertai oleh NGO-NGO yang progresif, disertai oleh anak-anak muda yang memberi ruang pada mereka untuk berfikir tentang politik. Pada waktu itu mereka akan tertanya-tanya. Saya masih ingat betapa ramai kawan-kawan saya cerita bagaimana anak muda pada waktu itu umumnya generasi 20-an lewat, generasi 30-an dan juga 40-an, anak muda berseberangan ataupun bertarungan dari segi hujah dan sikap politik mereka berdepan dengan generasi itu. Generasi tua lebih kepada Dr. Mahathir, generasi muda termasuk saya 20-an, 30-an lebih cenderung kepada Anwar. Jadi ada generation gap itu dalam melihat politik. Seolah-olah walaupun saya macam saya secara pribadi mengaku memang saya tidak ada obsesi dengan Anwar Ibrahim sampai sekarang pun. Tetapi peristiwa politik itu saya rasa satu kind of not serious, tidaklah lubang hitam, black hole, tetapi it's kind of political black hole that absorb all energy and focus ke dalam proses. Lagipun dalam konteks politik Malaysia ni kita tak berdepan dengan krisis politik yang banyak dan besar
Ada kecil-kecilan, ada dalam 80-an, Jadi ini peluang pada kita untuk berpartisipasi menyertai politik dengan lebih mendalam. Jadi pertemuan saya dengan kawan-kawan, misalnya pertemuan saya dengan saudara Prem Chandran, dengan Elizabeth Buong, itulah kerana pertemuan politik itu. Dan nama saya sendiri pun sebagai penulis menjadi lebih harum, lebih dikenal umum kerana peristiwa politik. Jadi peristiwa politik itu mendesak menarik sejumlah orang dengan sejumlah tenaga dan fikiran untuk terlibat dengan apa-apa cara. Kalau saya sebagai wartawan, kita dapat buat penerbitan majalah misalnya, ya. Lebih banyak bahan orang perlukan, lebih banyak kita menulis, ya. Jadi hal seperti ini. Tapi bila sekarang ini ukurannya untuk mengatakan adanya unjuran positif reformasi ini, tidak. Reformasi dalam sejarah mana-mana negara, reformasi dalam sejarah mana-mana pemikiran dan agama pun tidak lurus sifatnya. Ada penyimpangan, ada penyelewengan, ada pengkhianatan, ada orang lompat parti misalnya, ya, itu perkara biasa. Tetapi yang menariknya kalau kita telusuri jejaki perkembangan politik 98 sampailah 2008-2013 ini, misalnya antara yang positifnya ialah munculnya keberanian anak muda. Misalnya lebih ramai orang suka protes. Saya ini tanda keberanian orang misalnya menyertai bersih perhimpunan bersih. Ya, puluhan ribu, ya. Ini saya ingat semangat ini dibakar daripada krisis 1998. Kerana sebelum ini tidak ada demo yang sustainable, yang besar, yang dalam bentuk gerakan politik menentang rejim pemerintahan ini yang besar, yang berstamina tinggi, kecuali lah pada 1998. Kalau gerakan mahasiswa 74 misalnya, 70-an tidak sebesar itu. Tidak sebesar ini. Ini publik menyertainya. Misalnya saya bertemu teman-teman sekolah saya, teman-teman kolej saya dari Terengganu ataupun orang kampung saya di tempat demonstrasi. Kita dah terputus lama, tapi oleh kerana panggilan itu menyatukan ramai pihak. Jadi ini ada nostalgia dan romantismenya. Saya sendirilah mengingat reformasi yang lepas, tapi itu satu. Yang keduanya, pemikiran-pemikiran baru pun muncul. Orang dah mendesak hak asasi. Orang mendesak demokrasi yang lebih luas. Orang mengkritik pelaksanaan demokrasi. Sudah ada di kalangan pembangkang, di kalangan NGO. Tapi adanya krisis politik 98 dengan perkembangan itu menjadikan dia lebih publik, lebih luas dibincangkan. Dan kebetulan sejak adanya krisis politik 98 sampai sekarang itu media lebih terbuka. Maksud media ni media online, media internet. Ada Malaysia Kini tubuh kan setahun selepas peristiwa itu. Malah pada tahun 98-99 waktu krisis itu muncul sudah ada internet. Dan kemudian ada blog, ada sekarang Facebook dan Twitter. Jadi menyebabkan isu-isu politik lebih meluas consumption, didebatkan, dibahaskan, menjadikan demokrasi itu disertai lebih ramai orang. Itu antara tanda-tanda positif yang jelas yang kemudiannya mengakibatkan kesan politik yang terbaru dalam dua pilihan raya yang lepas, 2008 beberapa negeri jatuh kepada tangan pembangkang kerana selera pengundi sudah mengubah kepada pembangkang. Dan dalam pilihan raya baru ni ada lagi perubahan, iaitu lebih banyak orang mengundi pembangkang, sehingga kan undi popular sudah meningkat. Ini pertama kali dalam sejarah. Saya tidak kata bahawa fenomena electoral achievement yang dibuat oleh pembangkang ini satu yang 100% positif, tapi itu sebahagian bagi saya kesan langsung titik tolak daripada krisis politik 98-99.